Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya dapat kita kembali bersama-sama untuk kita menyambung pembelajaran kita dalam subjek RBT. Pada sesi pembelajaran kali ini, kita akan memasuki unit yang kedua, iaitu aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan, di mana Ustaz akan menerangkan kepada kamu semua tentang tenaga boleh baharu. Apakah tenaga boleh baharu? Okey, tenaga boleh baharu ini merupakan tenaga yang boleh dijanakan daripada sumber-sumber semula jadi secara berterusan, di mana kita menggunakan tenaga yang dihasilkan daripada sumber-sumber semula jadi dan kita menukarnya atau kita menjanakannya menjadi tenaga elektrik, tenaga haba, hidroelektrik dan sebagainya. Di antara sumber-sumber tenaga semula jadi ialah yang pertama matahari, yang kedua geoterma, yang ketiga air, yang keempat angin, yang kelima biojisim dan yang terakhir yang keenam ombak. Kita terus masuk kepada tenaga sumber semula jadi kita yang pertama, iaitu matahari. Okey, matahari ini ialah sumber tenaga utama, di mana ia juga dikenali sebagai tenaga solar. Okey, cahaya matahari mengeluarkan cahaya, di mana tenaga daripada cahaya matahari ini kita akan menggunakan panel solar untuk menyerap tenaga tersebut dan kita menukarkan tenaga tersebut kepada tenaga elektrik dan juga tenaga haba. Okey, boleh tengok contohnya, ini adalah gambar matahari dan juga gambar panel solar yang kita gunakan untuk kita menyerap tenaga yang dihasilkan daripada matahari dan kita menukarkannya kepada tenaga elektrik dan juga tenaga haba. Kita terus masuk kepada sumber semula jadi kita yang kedua, iaitu geoterma. Okey, geoterma ini ialah tenaga haba yang diperolehi dari perut bumi, di mana tenaga yang dihasilkan daripada perut bumi ini akan digunakan untuk menghasilkan wap dan juga steam. Okey, di mana daripada penghasilan wap dan steam ini, ia akan menggerakkan turbin. Turbin ni adalah sejenis peralatan ataupun sejenis mesin yang digunakan yang akan dipasang pada stesen jana kuasa, di mana penghasilan wap dan steam ini akan menggerakkan turbin tersebut untuk menjalankan tenaga elektrik. Okey, boleh tengok gambar yang saya dah sediakan ialah gambar yang mana penghasilan ataupun daripada sumber semula jadi geoterma, di mana penghasilan wap dan steam dan ditukarkan menjadi tenaga elektrik. Okey, kita terus kepada tenaga semula jadi yang ketiga, iaitu air. Okey, macam mana kita nak menggunakan ataupun kita nak menjanakan elektrik daripada sumber semula jadi, iaitu air ini. Okey, air pertama sekali kita akan menggunakan melalui pembinaan empangan. Okey, di mana kita akan membina empangan di kawasan tadahan air, dan daripada situ air yang melintasi akan melintasi stesen jana kuasa tersebut dan akan menjanakan tenaga elektrik, yang mana melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga ini juga dikenali sebagai tenaga hidro. Okey, boleh lihat gambar yang saya dah sediakan ke atas, di mana kita boleh lihat kawasan tadahan air di kawasan yang air yang tenang tersebut, di mana ia akan melalui stesen jana kuasa. Okey, iaitu kawasan yang berlubang-lubang itu ialah stesen jana kuasa hidroelektrik, di mana ia akan melalui stesen jana kuasa tersebut dan akan menghasilkan tenaga elektrik untuk diguna pakai oleh manusia. Okey, kita terus kepada sumber kita yang keempat, iaitu angin. Okey, angin ialah sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Okey, kita sedia maklum bahawa angin ni selalu ada dan tidak terhad, di mana dia sentiasa ada di sekeliling kita. Okey, tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin untuk berputar. Okey, kincir angin ni digunakan untuk kita menyerap tiupan angin kuat ini, di mana setelah kincir angin ini berputar, sekaligus ia akan menjanakan tenaga elektrik. Okey, kincir angin ialah seperti gambar yang saya sediakan ke atas. Ini ialah kincir angin, di mana tiupan angin yang kuat akan memusingkan atau membuatkan kincir angin itu berputar, lalu ianya akan menghasilkan tenaga elektrik.
Okey, yang seterusnya yang kelima iaitu sumber semula jadi biojisim. Okey, biojisim merupakan bahan daripada rebutan benda hidup. Okey, rebutan benda hidup seperti apa? Seperti tumbuh-tumbuhan dan juga najis haiwan. Dan ia juga diperoleh dari bahan sisa buangan atau lebihan pertanian. Okey, bahan ini daripada rebutan benda hidup ini digunakan untuk menghasilkan bahan api. Okey, bahan api yang dihasilkan akan digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehariannya, di mana ada beberapa kaedah digunakan bagi menjana tenaga dari biojisim ini. Okey, boleh lihat gambar di atas di mana gambar sumber semula jadi biojisim. Okey, ada kayu dan juga sisa kayu, sampah tanaman, gas tempat pelepasan sampah dan sebagainya. Di mana kita boleh tengok sumber tenaga ini mudah untuk diperolehi. Okey, kita boleh tengok contoh yang Ustaz dah sediakan. Negara Brazil menggunakan hampas daripada tebu untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada sumber biojisim. Okey, di mana penghasilan bahan api tadi akan menghasilkan atau menjanakan tenaga elektrik daripada sumber semula jadi biojisim. Okey, dan yang keenam iaitu yang terakhir sekali ialah sumber semula jadi ombak. Okey, ombak laut yang kuat mampu menjanakan tenaga elektrik. Okey, di mana dengan melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Okey, di mana mereka di kawasan yang ombak kuat ataupun hentaman ombak yang kuat, mereka akan memasangkan satu stesen jana kuasa di mana apabila ombak menghentam kawasan tersebut ataupun menghentam stesen jana kuasa tersebut, turbin yang berada di dalamnya akan bergerak dan sekaligus menghasilkan tenaga elektrik. Okey, boleh lihat contoh gambar yang telah Ustaz sediakan ke atas ni ialah gambar ombak, di mana daripada ombak ini hentaman kuat daripada ombak ni akan menghasilkan menjanakan tenaga elektrik. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada kali ini, dan secara kesimpulannya, okey, apa yang kita telah belajar tadi ialah tentang jenis tenaga bulan baharu. Terdapat 6 jenis, iaitu yang pertama matahari, yang kedua geoterma, yang ketiga air, yang keempat angin, yang kelima biojisim, dan yang keenam ialah ombak. Okey, keenam jenis tenaga ini ialah jenis tenaga yang boleh diperbaharui, di mana daripada sumber semula jadi, sumber tenaga yang keenam sumber ini hasilkan, kita boleh menukarkannya menjadi tenaga elektrik dan tenaga haba dan sebagainya untuk kegunaan manusia. Dan contoh-contoh tenaga boleh baharu tadi seperti Ustaz dah sebutkan dalam penerangan Ustaz tadi. Dan insya-Allah setakat itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran kita yang akan datang. InsyaAllah Ustaz doakan kamu semua sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.